Taman Botani Sarawak dan Heritage Trail, dua komponen utama yang akan mentransformasi Kuching sebagai bandar raya pintar rendah karbon. Premier Datuk Partiggi Tan Sri Abang Johari Tok Openg berkata, kawasan tersebut akan dilengkapi pelbagai tarikan biodiversiti dan tanaman tropika. Budaya atau Reservoir Park. Pembangunan projek itu akan menyokong pembangunan mampan Bandaraya Kuching. Penduduk tempatan serta pelancong berpeluang menikmati kawasan hijau di kawasan bandaraya. Projek itu kini dalam pelaksanaan dengan penekanan terhadap penyelenggaraan jangka panjang. Maintenance-nya, beberapa badan-badan berkanun akan angkatkan kawasan-kawasan tersebut, termasuklah Biodiversity Research Center, termasuk juga Jabatan Hutan untuk kita menguruskan tempat-tempat ini. Beliau berkata demikian kepada media di Kuching. Taman Botani Sarawak terletak di Petrajaya berkeluasan 28 hektar. Peningkatan penggunaan transaksi digital dalam talian menuntut tahap kesedaran tinggi pengguna. Ini terutama sekali berkaitan isu keselamatan dan pelindungan data peribadi. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Koh Hian berkata kesedaran pengguna penting bagi mengelak sebarang penipuan. Beliau mengingatkan pengguna lebih berhati-hati dalam pembelian produk atau perkhidmatan secara digital. Oleh itu, penganjuran Expo Pengguna Antarabangsa Borneo 2026 di Kuching medium penting meningkatkan perlindungan pengguna. And so the Expo is not just a marketplace and commercial gathering. It is a strategic platform to promote consumer awareness also. How we do the business in even the jungle of Borneo, and also a place in which you engage the policy makers, that's why KPDA is here, and also industry players and the public. Dato' Amar Dr. Sim juga percaya Expo 3 hari itu menjadi ruang promosi kepada Sarawak dalam perdagangan dan inovasi perniagaan. Siap International Conference Borneo SICO Borneo 2026, platform memperkukuh peranan Sarawak dalam diplomasi belia dan penglibatan antarabangsa. Acara itu juga penting mempersiapkan negeri ini sebagai pelabuhan sehingga siap tahun depan. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentab Jabu berkata, persidangan itu bukan sekadar forum perbincangan, sebaliknya membuka ruang pertukaran idea dan aspirasi belia dari pelbagai latar budaya. Dengan itu dapat membentuk masa depan belia yang lebih inklusif dan mampan. Penglibatan aktif belia membuktikan mereka bukan sekadar pemimpin masa depan tetapi rakan penting dalam menghadapi cabaran global kini. Beliau berucap pada penutupan persidangan itu di Kuching. Program 3 hari itu menghimpunkan lebih 200 peserta dari Sarawak, Sabah, Brunei, Indonesia serta beberapa negara lain. SICO Borneo seterusnya akan diadakan di Brunei. Industri perhotelan dan hospitality di Sarawak dijangka berkembang pesat dalam tempoh 5 tahun akan datang. Jangkaan itu berdasarkan pelbagai inisiatif pembangunan yang dilaksana Kerajaan Sarawak. Pengerusi Persatuan Hotel Malaysia Cawangan Sarawak, John Teo Peng Yu berkata, pembangunan infrastruktur seperti jaringan jalan raya faktor penting yang akan melonjak pelancongan negeri. Ia turut disokong usaha meningkatkan jaringan penerbangan serantau dan antarabangsa. Beliau turut melihat potensi Miri sebagai pintu masuk utama pelancongan di Sarawak selain menjadi tumpuan pelaburan asing dalam sektor tersebut khususnya dari China. We are expecting more and more hotels coming up to cater for all these new investors coming in. With new investors coming in, there will be more tourists from their countries to come into Sarawak. Okay, so we are expecting tourism industry, hospitality industry to boom at least for the next 5 years. Mengenai pelaburan dari negara tersebut, John memberitahu ia melibatkan kerjasama dengan syarikat tempatan untuk membangunkan taman tema air dan budaya di Miri. Cadangan pembinaan Pusat Pentadbiran Bersepadu Bahagian Miri telah diluluskan di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin memaklumkan pelaksanaannya dijangka tahun depan.
Projek di tapak seluas 12 hektar di Tanjung Lobang turut merangkumi pembinaan kuartus kerajaan. Ketika ini, cadangan projek masih dalam proses penilaian, kelulusan dan penyelarasan dana unit perancang ekonomi EPU. Bangunan itu nanti akan menempatkan kira-kira 20 jabatan dan agensi kerajaan. Ia bakal meningkatkan kecekapan pentadbiran dan perkhidmatan awam. Dalam masa sama, meletakkan asas pentadbiran yang kukuh untuk pembangunan bahagian Miri. Datuk Sri Lee ditemui pemberita selepas hadir malam penghargaan Pegawai Pentadbiran bahagian Miri. Siasatan terperinci akan dijalankan di tapak penemuan gas mentana di tapak Pesta Kaul Oyak di Mukah. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ia bagi memastikan kawasan tersebut selamat kepada orang awam. Jelas beliau, pasukan geofisik Jabatan Mineral dan Geosains akan menjalankan siasatan Selasa ini. Ia bagi mengenal pasti keadaan sebenar lapisan tanah di kawasan terbabit sebelum membuat sebarang keputusan. Langkah itu penting memandangkan kawasan tersebut melibatkan aktiviti perniagaan serta kerja-kerja pembinaan benteng dan pembangunan tapak. Langkah-langkah keselamatan juga telah dilaksana pelbagai agensi selain pemantauan berterusan pasukan bomba. Siasatan awal semasa kajian tanah oleh kontraktor projek mendapati hanya satu daripada 4 lubang gerudi yang dibuat mengeluarkan gas metana. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau tapak tersebut di Oyak. Ahli Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah berharap Sarawak Forestry Corporation SFC mengambil langkah proaktif kurangkan populasi buaya di Sungai Limbang. Reptilia itu menjadi ancaman kepada nelayan yang bergantung kepada sungai sebagai sumber pendapatan. Saya memohonlah supaya diadakan banyak lagi klinik di Limbang ini, mengurangkan jumlah buaya di Limbang ini, ataupun apa caralah yang dibawa oleh kita, sebab ia ini sudah mendatangkan bahaya kepada penduduk di sepanjang Sungai Limbang, terutama sekali mereka yang memang kerja beliau mereka ialah satu ialah menangkap ikan, riverine fishermen lah. Beliau berkata demikian pada program kemahiran latihan asas sukan renang peringkat bahagian di Limbang. Beberapa kes serangan buaya direkodkan di Limbang tahun lepas sehingga membawa kematian. Manakala SFC pada Disember lalu berjaya menangkap seekor buaya sepanjang lebih 5 meter seberat 300 kg di kawasan pesisir Sungai Limbang. Sejumlah 13.5 kg dadah pelbagai jenis dirampas menerusi ops tapis khas narkotik yang dijalankan polis daerah Sibu sepanjang Januari lepas. Dadah tersebut bernilai hampir RM300,000. Ketua Polis Daerah Sibu dalam kenyataan media berkata 195 individu turut ditahan. 14 daripada mereka merupakan warga asing. 56 individu juga telah didakwa di mahkamah. 23 orang dituduh di bawah Seksyen 12-3 Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 11 dituduh di bawah Seksyen 39A-1 Akta sama. Selebihnya dituduh di bawah Seksyen 39B, Seksyen 39A-2 dan Seksyen 13-1 Akta yang sama. Sekian berita pagi Sarawak. Ikuti Stereo Mati M selepas ini. Salam Malaysia Madani. Come on.